Inna alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibrahim, tuan bapak ibu muslimin dan muslimat dan Allah dikasih sekian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam ini sekali kita dapat berada di rumahnya, dapat menaikkan ibadah waktu maghrib bahkan semua kali Aisyah dan sebelumnya kita berkelawar sedar tak sedar tinggal 2 malam saja lagi untuk kita berkelawar pada tahun 1445. Kalau kita ingatkan Allah raya hari baru, tiba-tiba sahaja raya hari Hamis malam lagi orang kat kalender kata Rabu tiba-tiba Hamis 90 pula. Orang yang sedemikian itu sudah pasti kita kenal mereka adalah orang yang jahil. Disebut jahil mahal-mahal pula. Tak mustahil tuan-tuan sebab hari Rabu hari Selasa masih lagi 29 Ramadan. Kalau dah raya hari Hamis tu tak ada salah kok. Sebab masih lagi dalam tempoh kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Jangan jadi seperti mana yang di sana itu seberang tahu sana. Dah raya semua. Jadi pun Allah direct punya lah benar hati benar Allah kata tanggal 5 raya itu benar. Maka ketika Allah sekalian dah tak sedar kita sudah menghadap berada di penghujung Ramadan. Seperti mana yang saya sebut sebelum pada kuliah yang pertama dan pertama bahawa Ramadan itu adalah anugerah Allah kepada umat Islam Ramadan. Dan Allah alam saya ingat saya sebut atau tidak bahawa seolah-olah bahawa Ramadan ini adalah bulan bertemu pelanggan Allah bersama dengan hamba. Kerana ruang yang sangat luas Allah berikan kepada hamba-hamba untuk mengadu nasib, mengadu apa sahaja yang pada bukan ialah mengadu tentang kesalahan kita untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana Allah berikan satu ruang yang sangat luas itu kalau itu kan ialah kalau paling mudah ialah satu sembahyang tarawih itu. Kerana tidak ada sembahyang tarawih di bulan-bulan lain. Yang mana disitulah kita dapat mengerjakan ibadah sunat, solat, sembahyang tarawih, dan disitulah kita berhubungan kepada Allah secara tidak langsung yang kita jarang buat pada bulan-bulan lain. Bulan puasa ini sepenuhnya 29. Kalau hari ini 27, dan 27 lagi kita sudah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tinggal 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi kalau kita ada ruang. Dan kalaulah tuan-tuan menghayati khutbah pada Jumaat baru ini, sekiranya ya Allah janganlah jadikan ini bulan Ramadan terakhir bagi kami. Kita berkata nak tunggu 11 bulan selepas ini. Adakah kita berada diberikan dalam nikmat Allah untuk bertemu Ramadan sekali, masuk dalam program kali bertemu pelanggan oleh Allah. Yang lain adalah sembahyang fardu dan sebagainya, itu wajib. Yang ini khas yang Allah berikan keistimewaan pada umat hamba-Nya yang beriman. Tinggal 2 hari Allah beri. Masing-masing tanya dirilah apa perasaan kita sekarang apabila menyadari bahawa tinggal 2 hari lagi untuk kita beribadah, berpuasa dan bersolat tarawih. Walaupun solat tarawih itu sunat dan bukannya wajib, sembahyang berjamaah pun bila-bila masa, tapi takdir Allah. Kalau kita sembahyang tarawih semua tak semua. Tak sembahyang tidak kita untuk tarawih. Tapi alhamdulillah dengan asbabnya kita sembahyang tarawih itu kita berjamaah, maka alhamdulillah banyak pahala kita dapat insya-Allah. Tuan-tuan Allah sekian, saya terbaca satu artikel tajuk berjayakah Ramadan itu? Berjayakah puasa kita? Berjayakah puasa kita? Itu kelihatan diri masing-masing. Tidak ada ujian yang ditulis, yang ada orang tolong semak, yang nak semak Allah saja, dan kita sendiri yang merasa
Orang lain tak dapat nak menyimak tentang puasa kita. Dan kan, pertama sekali kita dah tahu kan, ada surah Al-Baqarah ayat 193 menyebutkan pada kita hujung surah itu, ayat itu ialah la'allakum tattaqun. Allah dah bagi objektif dah asas, objektif yang paling asas. Mudah-mudahan kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Soalan itu ialah kepada kita masing-masing. Jangan tanya orang, pada diri kita. Berjayakah puasa kepada kita? Berjayakah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ulama menyebutkan bahawa tanda puasa, ini tengok baiklah kita masing-masing. InsyaAllah kita ada wallahualam tanda puasa kita diterima oleh Allah. Tanda takwa kita meningkat di sisi Allah ialah apabila puasa Ramadan itu berakhir, maka amalan di bulan Ramadan itu menjadi tradisi, menjadi pertulisan, bukan terhenti setakat itu saja. Kalau itu bulan Ramadan sentiasa datang sembahyang berjamaah, maka teruskanlah sembahyang berjamaah itu di luar bulan Ramadan. Kalau kita sentiasa sembahyang dalam masjid pada bulan Ramadan, maka usahakanlah supaya sentiasa sembahyang berjamaah di masjid ataupun surau. Kalaulah dalam bulan puasa kita membaca Al-Quran, berebut nak hatam, tak wajib hatam pun, tapi punyalah banyak hatam Quran. Hari ini semua nak saya bimbang menjadi acara tradisi tanpa menghayati. Kalau nak ikutkan hari ini, malam minggu ni penuh dah. Sebelum cuti semua sekolah buat banyak hatam Quran. Semua sekolah punya sambutan hatam Quran. Kemudian apa lagi, kat masjid-masjid surau-surau ada banyak hatam Quran. Apa makna khatam? Habislah baca Quran. Tak apalah, itu satu majlis untuk menggalakkan orang baca Quran. Tapi apa yang saya terdetik dalam diri saya sendiri, bukan orang lain, saya sendiri. Suatu ketika nanti Al-Quran hanya untuk jadi perayaan sahaja. Jadi perayaan sahaja. Ya, kalau Al-Quran, kalau tak buat jadi satu kesalahan. Orang lain buat, orang tu buat, orang ni buat, orang ni buat. Macam mana nak buat? Baca tak habis pun. Baca tak habis pun. Itu kebimbangkan. Tak apalah, mudah-mudahan menjadi galakan kepada orang jenis masyarakat kita ni untuk baca Quran. Baik, sekiranya bulan Ramadan itu kita banyak sedekah, teruskanlah dalam bulan biasa untuk kita bersedekah. Kalau dalam bulan Ramadan kita hanya memakan sekadar yang perlu, agak-agaknya boleh tak satu Syawal sehingga seterusnya kita makan seperti dalam bulan Ramadan? Kebimbang. Tentu juga ada soalan. Ada sahabat saya yang menyatakan puasa bukan untuk berbuka. Saya punya biar betul kan sahabat saya sama malam ni dia berjawab balik Kelantan. Puasa bukan untuk berbuka. Maknanya kan hari ini ramai orang alam mungkin termasuk yang bercakap. Ketika kita berpuasa kita terfikir nak buka apa? Maknanya di situ sudah hilang maksud puasa sebenarnya. Masa kita beribadah puasa itu rupanya ada matlamat khusus, bukan kerana Allah. Itu kita bimbang puasa buka kat mana hari ni ya? Masjid buka apa hari ni? Baik tak ada kambing kita kambing. Surah kami kambing ni kambing yang keempat. Itu yang datang sini jujur ni. Jadi saya jemput saya kita kata bang tak apalah dia kata sebab bertuah dengan anak kan. Anak pun baru balik semalam seorang jadi bertuah dengan anak kan. Bukan ada kambing tu. Dan ada di kalangan orang ramai berpuasa untuk nak buka apa ni? Di mana nak buka? Apa nak dibuka? Sedangkan berbuka sudah ajar bukan buat apa? Buka untuk menghalalkan apa? Buka itu hanya menuntut kita tak makan, untuk kita boleh makan. Itu. Tetapi sebab budaya kita akhirnya berpuasa itu untuk apa berbuka? Itu yang menjadi bazar Ramadan penuh. Sebab apa? Akhirnya dia menarik orang untuk mengubah, walaupun tak secara tak langsung. Akhirnya bazar Ramadan itu mengajak orang yang berpuasa mengubah niat puasa jadi untuk jadi takwa, tapi untuk aku nak buka apa? Penuh bazar Ramadan yang penuh, tapi Allah Rabbi berdiri orang. Kalau nasi itu viral, berdiri sanggup tinggi. Dan viral. Ulang. Itulah tuan. Yang seterusnya ada juga dengan orang itu. Apa tujuan puasa? Sebab itulah ya.
Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyat. Jadi ada tak di kalangan kita apa? Puasa kita untuk apa niat? Yang pertama tadi apa betul? Ada setengah orang berpuasa ini apa ni? Masuk bulan Ramadan niatnya apa? Niatnya untuk berniaga. Bulan puasa ini kalau berniaga dia boleh cover 6 bulan keuntungan. Dan sahabat ada sahabat tadi kakak dia berniaga kain. Dia kain di Teluk Intan. Dia kata 2 minggu sahaja sudah memadai untuk cover keuntungan di 4 bulan lepas daripada bulan Ramadan. Maknanya 2 minggu je keuntungan 30,000, 40,000. Maknanya di situ masuk Ramadan pasti. Maka ini untuk dapat keuntungan. Dan bulan Ramadan juga menyebabkan peluang apa nama? Memberi ruang kepada restoran, hotel untuk menjalankan pendapatan yang itu macam mana? Buka buffet sana, buffet sini. Dah berapa makan? Akhirnya orang makan kat satu pasar. Bayar 50 dan buffet. Buffet atau buffet tu lagi? Boleh? Buffet. Steamboat saja arah ajak lah. Kita pun boleh makan. Bawa kita sama-sama reunion. Kamu tadi pun setahun tadi menjumpa lah kita dan puasa. Apa harga bayar? RM50. Tengok makan. Tuan-tuan, agak-agak umur 50 tahun makan RM50 banyak-banyak. Steamboat lagi. Kita betul dah ada biar. Tuan-tuan, siapa untung? Maknanya Ramadan itu untuk apa? Untuk mendidik orang. Kalau sedekah pada yatim tak apalah, sedekah pada businessman. Kan? Dan seterusnya lah, yang paling banyak yang kata ialah raya. Puasa adalah untuk berhari raya. Hari raya itu bukan pertama puasa. Tapi hari ini, sekarang ini, bahkan yakinlah bahawa sedang dipikirkan oleh orang-orang di rumah ke di mana ke kita nak raya apa di sini. Rendang banyak mana, lembang banyak mana. Kita yang petang hari kalau anak-anak perantauan balik nak bawa apa. Raya kalau dua apa nak apa ada dah kahwin berebut. Nak kahwin apa nak raya di rumah tua tu masih sebagainya. Tak apalah tu masing-masing kan. Cuma tuan-tuan, apa tujuan Ramadan tadi? Disebut tadi. Apa tujuan puasa tadi? Kalau lain daripada yang disebutkan oleh Allah untuk menjadi orang bertakwa, maka adakah berjaya kita berpuasa selama sebulan? Itu tahun ini, tahun sebelum ini. Maka kita kembali merenungkan diri kita sendiri. Adakah Ramadan itu betul-betul mendidik kita menjadi hamba yang bertakwa? Betul-betul tak kita ini beribadah semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita berdoa hanya semata doa saja? Sebab doa kita beramin saja. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Adakah hanya sekadar kita doa, orang yang iman doa atau bila doa kita amin? Adakah itu saja? Sedangkan realitinya kita minta. Allah suruh kita minta lah, suruh minta lah. Tapi kebanyakan mungkin dia hanya sekadar nak puasa, ada matlamat-matlamat yang lain. Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, ada berbagi 2 malam lagi. 2 malam lagi. Mudah-mudahan 2 malam ini menampung seluruh kekurangan kita pada malam-malam sebelum ini. Antaranya tuan-tuan, tadi kalau munajat kita yang terakhir ini untuk kita mengenang dosa-dosa kita. Dan kalau boleh cuba keluarkan air mata kita untuk malam-malam terakhir dalam bulan Ramadan tahun ini. Kalau belum lagi nak keluar mata tu, agak-agak apa? Allah lah keluarkan air mata kata Sayyidina Umar. Kalau tak mampu nak menangis ketika tengok ayat Quran, buat doa lah untuk menangis. Kerana Rasulullah dah janji. Ainan la tamassuha la Ainan la tamassuha tasuhuma an-nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun bakat tahrusu fi sabilillah. Imam Tirmidzi disebutkan. Dari Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Katakanlah mata kita sentuh, bodinya bagaimana? Dia akan mata tu seluruh sekali lah. Yang bawa mata tu bodi, mata bodi juga tidak akan disentuh oleh Allah, oleh api neraka. Kata Rasulullah, Ainan, 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menitiskan airnya kerana takutkan Allah. Ini yang disebutkan hasil dari Ramadan tadi. Takutkan Allah, takwa.
Yang kedua, air mata yang menitiskan kerana berjuang kerana dalam Allah Subhanahu wa taala. Tak kisahlah kita di mana tuan-tuan, niatkan untuk kita memperjuangkan agama Allah. Hari ini dalam bulan Ramadan tahun ini sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya untuk nak kita hayati mendalamnya, kita tengok sedang agama Islam sedang diinjak-injak dalam negara kita sendiri. Yang terbaru apa dia? Falang Klor. Apabila majlis Buddha dan sebagainya yang mempertikaikan dengan apa? Elemen jenayah syariah kemudian Allah Alam Zidane menjadi tim. Ya, telah dibuatkan oleh SU Agung tentang membidas kenyataan tersebut, dan hari ini Menteri Agama mempertikaikan kenyataan majlis tersebut. Betapa hari ini dalam bulan Ramadan orang yang tadi kena mengena dengan agama Islam sibuk nak menyatakan pandangan tentang hukum agama Islam. Kenapa mereka berani? Ini yang kita timbang daripada isu Allah. Kalimah Allah sepatutnya tak habis lagi sebenarnya tu, tak ada lagi. Tak ada apa. Kalaulah kita merasakan tak apalah, kita bertasamuhan, bermurah hati, bertoleransilah dengan mereka. Mereka dah minta maaf. Ya tuan-tuan, Allah bukan semudah itu kita nak biarkan mereka memperolokkan dan bersendaran. Kalaulah tuan-tuan, Allah, Nabi, Al-Quran, agama Islam dan apa yang terkandung daripada rukun iman, rukun Islam memperolok-oloknya saya itu, kalau bagi kalangan orang yang beriman, boleh membatalkan iman. Dan kita bimbang ramai hari ini dengan sebab kalimah Allah yang menjadi isu sekarang ini. Kita bimbang kalau jadi tangan oleh pihak berkuasa menyebabkan orang yang Islam boleh bukan. Kenapa begitu tuan-tuan? Sikitlah sebagian penutup hari ini. Orang bukan Islam membuat sesuatu, menghina dan sebagainya, maka akan menyempatlah respon daripada masyarakat nanti. Yang membantah banyaklah, tetapi dibimbangi ada di kalangan orang bukan Islam dan orang Islam sendiri yang backup ataupun mengatakan tak apa. Sebutkan tak apa tuan-tuan, tak apa tu. Alah, apa salahnya? Dah ada minta maaf dah. Oh tuan-tuan, saya takut dia termasuk dalam satu perkara yang boleh membatalkan iman. Apa dia? Buka kitab Al-Iman. Siapa yang baca kitab iman tu ada empat, ada satu yang kelima ialah redha dengan kekufuran dan tidak berpuas hati dengan Islam. Boleh batalkan iman. Apa yang batalkan iman? Dia bukan hanya redha, sebab redha tu bahasa dalam kitab ada berpuas hati dengan kekufuran dan tidak berpuas hati dengan Islam. Saya sebutkan dibatalkan iman ni tadi. Di kalangan orang bukan Islam yang tak kisah dengan apa kalimah Allah dipersedakan, malah membela apa yang tidak oleh mereka. Saya takut termasuk dalam golongan yang kelima tadi. Tak apa, kisah. Kita kan negara majmuk. Kalimah Allah mana boleh main-main tuan-tuan. Sebab dia dalam bab akidah. Dia tak boleh nak Kalau kita tengok sirah Umar Al-Khattab, hukum bunuh kan? Hukum bunuh kan? Hukum orang walaupun dia tak kafir. Sebut kafir pula kan? Ini kan satu benda yang sebenarnya kalau kita biarkan benda ini berlaku, yang menjadi maksud ialah umat Islam yang jahil akhirnya mengikutnya tanpa sedar mereka telah terbatal iman. Itu bahaya. Di bulan Ramadan, yang mana puasa kita Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi orang yang lebih bertakwa. Makna bertakwa ni lebih takwa, orang yang takut kepada Allah dalam semua aspek. Tiba-tiba nak kata ketika masa kita sedang nak bentuk diri kita, nak tarbiyah diri kita menjadi orang takwa, kalimah Allah menjadi isu. Dan ada di kalangan orang Islam yang sedang berpuasa pun, kononnya sedang berpuasa, sembahyang tarawih, tadarus Quran, tapi dalam isu Allah dia tidak mempertahankan ataupun bukan tidak memperjuangkan, malah mempertahankan apa yang dibuat oleh mereka yang melakukan perbuatan tersebut.